Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan membincangkan mata pelajaran Matematik tingkatan 5 KSSM bab 3 Matematik Pengguna Insurans. Video ini saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian dan ini adalah bahagian yang pertama. Dalam matematik pengguna, apakah yang kita telah dan akan kita pelajari? Semasa tingkatan 3, kita telah mempelajari bab 3 simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Semasa tingkatan 4, dalam bab ke-10, kita telah mempelajari pengurusan kewangan. Dan untuk tingkatan 5, kita akan mempelajari bab 3 insurans dan seterusnya bab 4 percukaian. Apa yang kita akan pelajari dalam bab insurans? Pelbagai istilah dan prinsip baharu. Dan kemudian kita akan mempelajari jenis-jenis insurans, kaedah pengiraan premium insurans dan seterusnya penyelesaian masalah. Jadi sebenarnya insurans ni adalah sangat berkait rapat dengan situasi sebenar dalam kehidupan kita. Baiklah, untuk standard pembelajaran 3.1 risiko dan perlindungan insurans, objektif pembelajaran 3.1.1 menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans. Seterusnya, mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Okey, pertama sekali kita akan mempelajari tentang risiko. Apakah yang dimaksudkan dengan risiko? Iaitu kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Risiko mempunyai dua elemen penting iaitu tidak dapat ditentukan dan ia melibatkan kerugian. Seperti contohnya kemalangan jalan raya, bil hospital, penyakit kritikal, kebakaran atau bencana alam. Semua risiko ini sentiasa wujud. Jadi insurans kepada semua lapisan umur akan memberikan perlindungan kewangan jika kejadian tidak diingini berlaku. Apakah yang dimaksudkan dengan insurans? Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Sebagai contoh, Encik Ali dan sebuah syarikat insurans A. Encik Ali adalah seorang pemegang polisi di mana beliau akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami. Manakala syarikat insurans pula akan bersetuju membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsuranskan. Seperti mana yang tertulis dalam kontrak insurans, polisi dan bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Encik Ali akan membayar premium iaitu jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi. Manakala syarikat insurans pula akan membayar pampasan setakat nilai kerugian yang dialami sahaja. Prinsip indemnity iaitu prinsip utama dalam insurans iaitu memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Pemegang polisi tidak akan memperoleh keuntungan, hanya sekadar nilai perlindungan yang diinsuranskan sahaja. Insurans tidak akan menghalang kerugian daripada berlaku, tetapi ia mampu untuk mengurangkan beban kewangan apabila berlaku kerugian atau kemalangan. Insurans dibahagikan kepada dua iaitu insurans hayat dan insurans am. Insurans hayat ialah insurans yang menjamin pembayaran manfaat kewangan sekiranya berlaku kematian, hilang upaya atau keilatan atau penyakit kritikal. Manakala insurans am iaitu perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung. Terdapat 5 jenis insurans am iaitu yang pertama insurans motor, perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan berkaitan penggunaan kenderaan berenjin. Yang kedua ialah insurans kebakaran, perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman atau bangunan perniagaan. Yang ketiga ialah insurans perubatan dan kesihatan, iaitu perlindungan terhadap risiko kemerosotan tahap kesihatan melibatkan perbelanjaan perubatan atau bil hospital. Yang keempat, insurans kemalangan diri, iaitu perlindungan terhadap kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia secara langsung daripada kemalangan. Dan yang kelima ialah insurans perjalanan, perlindungan terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada darat, air ataupun udara. Kita akan melihat lebih terperinci tentang setiap insurans am tersebut. Jadi untuk insurans am,
tempohnya ialah kebiasaannya 1 tahun atau kurang. Manakala premium akan dibayar dalam satu-satu masa yang diperlukan. Kita lihat dulu insurans hayat. Apabila berlaku kematian kepada pemegang polisi, manfaat diberikan kepada ahli keluarga yang masih hidup untuk meneruskan kehidupan. Sekiranya berlaku hilang upaya ataupun keilatan, pemegang polisi masih hidup tetapi tidak mampu bekerja, iaitu hilang upaya kekal. Beliau akan menerima pampasan berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Penyakit kritikal. Apabila pemegang polisi disahkan menghidap penyakit kritikal dalam senarai polisinya, maka beliau akan menerima pampasan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Seterusnya, insurans am. Untuk yang pertama, insurans motor. Insurans motor ialah insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berikut adalah jadual polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Terdapat 4 jenis perlindungan. Okay, jika kita lihat di sini, kita ada liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Kedua, kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga. Yang ketiga ialah kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Yang keempat, kerugian atau kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Jadi, ini adalah 4 jenis polisi yang disediakan untuk perlindungan tersebut. Mengapa setiap pemilik kenderaan di Malaysia wajib memiliki insurans? Sekiranya berlaku sebarang kemalangan yang melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak mengalami kerugian disebabkan oleh kemalangan atau musibah yang berlaku. Jadi, pemilik insurans tersebut akan membayar sejumlah pampasan kepada mangsa ataupun pihak ketiga melalui pihak insurans. Terdapat 4 jenis polisi perlindungan insurans motor. Bagi polisi jenis pertama iaitu akta dan pihak ketiga, ia hanya akan melindungi liability pihak ketiga dan kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, perlindungan hanya akan diberikan kepada 3 jenis perlindungan yang pertama, iaitu liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian, kemudian kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga, dan seterusnya kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Manakala untuk polisi yang keempat iaitu komprehensif, ini adalah polisi yang terbaik kerana ia akan melindungi semua sekali, termasuklah kerugian atau kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Maksudnya ini adalah kemalangan yang tidak melibatkan pihak ketiga ataupun pihak lain. Untuk lebih mudah lagi, saya gambarkan kepada bentuk seperti yang ditunjukkan. Untuk polisi pihak ketiga, kecederaan atau kematian pihak ketiga dalam kemalangan dan kerosakan kepada kenderaan dan harta benda pihak ketiga boleh dituntut. Untuk jenis yang kedua, iaitu pihak ketiga kebakaran dan kecurian, dalam insurans tersebut, perlindungan tambahan diberikan untuk kerosakan akibat kebakaran atau kehilangan akibat kecurian kenderaan sendiri, termasuk juga 2 jenis perlindungan yang asas tadi. Dan seterusnya, untuk perlindungan komprehensif, tambahan daripada 3 perlindungan sedia ada, iaitu kerosakan akibat kemalangan kenderaan sendiri. Jadi rajah ini lebih mudah untuk kita fahami tentang jenis-jenis polisi tadi dan perlindungan yang diberikan oleh polisi insurans tersebut. Sebagai contoh, Amir memandu keretanya, kemudian beliau mengalami kemalangan dan melanggar kereta Susan. Amir dan anaknya cedera. Susan pula terlibat dalam kemalangan tersebut dan beliau mengalami kecederaan. Dalam kes ini, Amir ialah pihak pertama, iaitu pemandu, dan beliau adalah pemegang polisi. Syarikat insurans A pula sebagai pihak kedua. Amir menginsuranskan kenderaannya di bawah polisi komprehensif. Susan pula adalah pihak ketiga, iaitu pihak yang terlibat dengan kemalangan disebabkan oleh pemandu. Ini tidak termasuk penumpang. Dalam polisi komprehensif yang telah Amir tandatangani, beliau akan mendapat bayaran tuntutan kerugian hanya untuk kerosakan kenderaannya sahaja. Tetapi
tiada tuntutan kecederaan untuk dirinya dan anaknya. Manakala untuk Susan pula, di bawah polisi komprehensif Amir, beliau akan mendapat bayaran tuntutan kerugian terhadap kerosakan kenderaan dan kecederaan yang dialami. Jadi ini adalah kelebihan bagi polisi insurans komprehensif, iaitu merangkumi semua perlindungan yang ditawarkan. Seterusnya ialah insurans kebakaran, iaitu perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman atau bangunan perniagaan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi. Pampasan tertakluk kepada jumlah yang diinsurenskan. Perlindungan tambahan juga boleh dibuat terhadap perlindungan asas bagi insurans kebakaran, iaitu untuk bencana taufan, banjir, rusuhan dan lain-lain. Insurans am yang ketiga ialah insurans perubatan dan kesihatan. Ia merangkumi perlindungan terhadap risiko kemerosotan tahap kesihatan melibatkan perbelanjaan perubatan atau bil hospital. Antara insurans yang ditawarkan dalam kategori ini ialah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal apabila seseorang ataupun pemegang polisi disahkan mengidap penyakit-penyakit kritikal seperti yang disenaraikan dalam polisi. Contohnya serangan penyakit jantung, penyakit coronary artery, penyakit stroke atau kanser dan lain-lain. Seterusnya, insurans pendapatan akibat hilang upaya kekal. Dan yang keempat ialah insurans pendapatan hospital. Apabila pemegang polisi perlu berada di ward untuk menjalani rawatan, maka beliau boleh membuat tuntutan untuk bilangan hari berada di hospital. Seterusnya, insurans am yang keempat ialah insurans kemalangan diri, iaitu perlindungan terhadap kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia secara langsung daripada kemalangan. Dan kemalangan di sini dimaksudkan oleh kemalangan jalan raya. Ia adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perubatan dan kesihatan. Insurans am yang kelima ialah insurans perjalanan. Insurans perjalanan ialah perlindungan terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada darat, air atau udara. Perlindungan yang diberikan ialah seperti kematian, untuk kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, dan perbelanjaan perubatan. Apabila kita mengembara ke luar negara, kita dinasihatkan untuk memiliki insurans perjalanan supaya kita dilindungi daripada pelbagai risiko seperti yang telah dinyatakan. Seterusnya ialah insurans berkelompok. Insurans ini memberi perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat, pelajar sekolah atau pelajar institusi pengajian tinggi. Dalam insurans kelompok kepada organisasi, perlindungan kewangan kepada pekerja akibat kematian, hilang upaya, kemasukan ke hospital atau pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Pekerja mendapat perlindungan sewajarnya daripada majikan sekiranya berlaku sebarang musibah kepada mereka. Untuk insurans kelompok kepada murid, perlindungan kewangan kepada murid akibat kematian, lumpuh, kecacatan, allowance kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah melaksanakan skim takaful pelajar sekolah Malaysia TPSM kepada pelajar-pelajar sekolah sekiranya berlaku sebarang musibah kepada mereka. Ini dapat mengurangkan beban sekiranya berlaku kerugian ataupun kemalangan kepada pelajar sekolah. Jadi, apakah tujuan untuk mendapatkan insurans? Yang pertama ialah bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya, menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia. Ia juga bertujuan untuk mengurus perbelanjaan hidup, hutang, komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja lagi. Seterusnya untuk menampung perbelanjaan perubatan yang tinggi. Dan akhirnya untuk mendapatkan pampasan terhadap kerugian yang dialami. Jadi kita telah mempelajari beberapa konsep ataupun prinsip asas dalam insurans dan jenis-jenis insurans yang ditawarkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasnul untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.